Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Arina binti Muhammad Budi, bernombor matrik di 1931-2231. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk keadaan kemudaratan itu mengharuskan ketegahan. Beliau mempunyai beberapa tajuk dan tajuk saya adalah huraian kaedah. Kaedah itu bermaksud keadaan kemudaratan yang membolehkan dan mengharuskan perkara yang ditegah atau dilarang. Ia merupakan kesan dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan ketika keadaan biasa. Dan dia mempunyai kaitan dalam kaedah dan dia mempunyai ayat yang bermaksudnya sesungguhnya perkara haram itu apabila tidak didahulukan terhadap sebarang dalil, ia berlangsung sebagai hukum melepaskan kesempitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arinah binti Jamaluddin. Nombor matrik saya di 19312014. Saya pula akan terangkan tentang rumusan kaedah. Yang pertama, la haramu ma'ad darurat wala karaha ma'al hajat. Maksudnya tak ada hukum haram dalam keadaan darurat dan tak ada tegahan berserta keperluan atau hajat. Dalam keadaan darurat ni tak ada hukum haram. Maksudnya darurat ni benda yang betul-betul berlaku, bukan benda yang sangkaan dan tak dapat nak dielakkan. Contohnya macam dah tak ada makanan, yang ada pun bangkai je, yang makanan memang dah tak ada selain bangkai. So diharuskan untuk bukan diharuskan, maksudnya bolehlah makan bangkai tu sebab nak selamatkan diri daripada mati kebeluran. Yang kedua pula, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan lafaz la wajib ajaz wala haramu ma'ad darurat. Maksudnya tak menjadi wajib kerana lemah dan tidak haram kerana darurat. Contoh, ubat yang berasal daripada bahan-bahan yang haram dibenarkan dalam perubatan jika disyorkan oleh doktor yang dipercayai pegangan dan amalan agamanya serta mempunyai kepakaran. Maksudnya ubat tu terbuktilah sebab tak ada ubat lain yang halal untuk diambil. So dia mungkin ubat tu melemahkan, so tidak menjadi wajib. Tidak haram kerana darurat. Maksudnya time darurat dia boleh digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Iman Najwa binti Irfan Mursyidi akan meneruskan sumber asal kaedah. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma 'alaihi. Yang bermaksud, sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, iaitu pada kadar benda yang dimakan itu, tidaklah ia berdosa. Surah Al-Baqarah ayat 173. Firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li'ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, bolehlah ia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Firman Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa, iaitu melakukan kufur, sedang hatinya tenang, tenteram dalam beriman. Surah An-Nahl ayat 106. Yang kedua ialah pengecualian daripada kaedah. Dia ada mempunyai hukum yang mengecualikan daripada kaedah pecahan tersebut, iaitu tidak diharuskan sama sekali melakukannya, biarpun terpaksa dan dipaksa melakukannya.
dia mempunyai 3A, iaitu kekufuran atau kufur. Seseorang itu tidak boleh sama sekali murtad atau kufurkan Allah, biarpun dia diugut yang akan dibunuh. Boleh merabut nyawa lah maksudnya. Dia boleh melakukan hanyalah menzahirkan kekufuran dan hatinya tetap beriman, iaitu konsep takiyah. Namun begitu, dia hendaklah menyedari bahawa menzahirkan keimanan itu lebih utama demi menyatakan kekuatan Islam. Kedua, ialah membunuh. Seseorang yang diugut dan dipaksa membunuh oleh orang lain tidak akan boleh melaksanakannya. Maksudnya kalau kita ugut ataupun kita dipaksa untuk membunuh orang, kita janganlah buat. Yang ketiga ialah berzina. Sekiranya seseorang itu dipaksa berzina, dia tidak boleh melaksanakannya. Maksudnya kalau orang kata marilah kita buat ni cerita-cerita, so kita kena menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Suhaimi, nama matrik di 1931-2075. Saya akan membentangkan tentang hukum furu'. Yang pertama, harus memakan bangkai atau benda haram ketika sangat lapar untuk menyelamatkan jiwa daripada mati kebuluran. Yang kedua, harus meminum arak ketika sangat dahaga dan tiada minuman lain untuk menyelamatkan diri daripada mati kehausan. Seperti yang kita tahu, memakan bangkai dan meminum arak adalah perkara haram dan ditegah dalam Islam. Tetapi dalam keadaan seperti darurat, contohnya tiada makanan langsung, dan kita sangat lapar pada ketika itu, harus kita mengambil bangkai. Kalau jumpa bangkai lah, harus kita makan bangkai dan meminum arak ketika tiada minuman langsung, tiada minuman lain yang halal diminum, tetapi dalam kuantiti yang sedikit, hanya untuk alas perut sahaja, bukan untuk makan sehingga kenyang. Yang ketiga, harus merampas dan mengambil harta benda orang berhutang yang enggan membayar hutangnya. Keadaan ini diharuskan apabila orang yang berhutang tidak mahu membayar hutangnya setelah tempoh hutang tamat. Yang terakhir, doktor harus melihat aurat lelaki dan wanita untuk tujuan merawat. Dalam Islam, dalam hukum syarak, tidak dibenarkan dan diharamkan bagi lelaki untuk melihat aurat wanita ajnabi, melainkan dalam keadaan yang darurat. Maka diharuskan untuk lelaki tersebut melihat aurat ajnabi, wanita ajnabi. Tetapi di bahagian tertentu sahaja, contohnya bahagian yang sakit tu ada di tangan, maka diharuskan wanita tersebut selak lengan baju dia untuk doktor tu cek sakit tu, lepas tu tutup balik. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.